Oke ya, selamat sejahtera. Halo, oke. Seminggu lepas kami sedang belajar demokrasi berparlimen. Oke, so kami lihat yang paling penting, kebebasan diri, hak asasi. Oke, pilihan raya kami tahu parti politik bertanding mengadakan kempen pilihan raya dan rakyat akan menyemat nama dan undian yang sistematik serta rahsia. Oke, sekarang kami lihat balik kebebasan asasi ataupun hak asasi. Oke, apa itu kebebasan asasi? Maksud dia hak yang dimiliki oleh seseorang dari segi undang-undang. Oke, hak yang dimiliki oleh seseorang, sesiapa pun mempunyai hak ini. Hak ini dari segi undang-undang. Oke, seterusnya ada sekatan yang ditentukan oleh undang-undang yang digubah oleh parlimen. Ingatlah, sekatan parlimen objektif. Dan seterusnya, kebebasan bersuara termasuk kebebasan media dikawal oleh Akta Hasutan 1948, Akta Hasutan 1948 serta Akta Mesin Tetap dan Penerbitan 1984 nanti ya. Dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam. Suhakam ini untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi. Mereka ingin melindungi hak asasi semua orang di negara ini. Dan ada 4 hak asasi. Pertama sekali, kebebasan diri, kemudian kebebasan beragama, kemudian hak berkenaan dengan pendidikan, dan juga kebebasan bersuara, berhimpun, dan berpersatuan. Oke, Suhakam ini gambar. Oke, kami tengok kebebasan diri. Kebebasan diri bermaksud apa? Tiada seseorang pun boleh diambil nyawanya atau kebebasannya. Tiada sesiapa pun boleh diambil nyawanya ataupun kebebasannya kecuali ikut undang-undang. Kecuali ikut undang-undang. Undang-undang boleh, tetapi tak boleh kecuali daripada undang-undang. Oke, seterusnya kebebasan beragama. Kebebasan beragama kami tahu. Islam ialah agama persekutuan. Islam ialah agama persekutuan. Dan seterusnya, penganut agama lain boleh menganut agama mereka secara aman. Boleh mengamal agama mereka secara aman. Dan seterusnya kami tengok hak berkenaan dengan pendidikan. Hak berkenaan dengan pendidikan. Berkenaan dengan pendidikan bermaksud tiada diskriminasi. Tiada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama ras. Okey, tiada diskriminasi, penting tiada diskriminasi untuk pendidikan. Dan seterusnya, kebebasan bersuara, berhimpun dan juga berpersatuan. Bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Setiap warga negara boleh berhimpun, bersuara, berpersatuan secara aman. Okey. Seterusnya, pengasingan kuasa. Minggu lepas kami ada cakap pengasingan kuasa ada 3 badan. Pertama sekali legislatif bermaksud legal bermaksud undang. Dan seterusnya eksekutif. Eksekutif kami tahu pelaksana. Eksekutif. Macam dalam sekolah ada exco itu pelaksana. Dan judiciary, judge, ingat judge. Judge bermaksud kehakiman. Okey. Dan yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara dan punca kuasa kepada 3 badan ini. Dan kami tengok yang di-Pertuan Agong, seterusnya Majlis Raja-Raja, seterusnya Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Badan Perundangan, punca kuasa untuk Badan Perundangan ialah Parlimen dan Dewan Negara, Dewan Rakyat. Untuk Badan Eksekutif, pelaksana kami tahu pemerintahan negara diketuai oleh Perdana Menteri. Dan Badan Kehakiman ini diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Okey, seterusnya. Badan Perundangan peranannya mengubah undang-undang dan pada peringkat ada 2. Peringkat kerajaan persekutuan ialah parlimen. Kerajaan negeri ialah
Dewan Undangan Negeri. Oke, kami lihat parlimen dulu. Parlimen ada 3 komponen. Yang di Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Oke, kami lihat. Badan Perundangan. Mengubah undang-undang, membuat pindahan undang-undang, menyemat dasar dan meluluskan perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai. Oke, parlimen ada beberapa tugas. Pertama sekali, mengubah undang-undang. Mengubah undang-undang bermaksud satu undang-undang baru. Dan juga boleh membuat pindahan undang-undang. Bermaksud change the rule. Membuat pindahan, sedikit pindahan undang-undang. Dan seterusnya, menyemat dasar kerajaan. Oke, kerajaan ingin melaksanakan dasar ini dan mereka akan semak. Oke, pass. Oke, dan seterusnya. Dan boleh laksanakan. Dan seterusnya, meluluskan perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan kerajaan macam bajet tahunan dan juga sistem cukai baharu. Oke, dan seterusnya kami tengok badan nanti ya. Badan perundangan kami tengok. Pertama sekali tadi parlimen merupakan punca kuasa untuk legislatif dan sekarang tiba ke Dewan Negara. Dewan Negara, Dewan tertinggi dan membahas rang undang-undang yang dilulus oleh Dewan Rakyat. Dan Dewan Rakyat ini sama seperti parlimen. Ahlinya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya dan juga mengubah dan meluluskan rang undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Dan seterusnya, itu pada peringkat kerajaan persekutuan. Sekarang kami tengok pada peringkat kerajaan negeri. Pada peringkat kerajaan negeri, Dewan Undangan Negeri, DUN, oke? DUN ini ada di setiap negeri, ada di setiap negeri. Kecuali wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan ada 3. Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya. Dan ketiga-tiga negeri ini, dan ketiga-tiga wilayah persekutuan ini ada wakil dalam parlimen. Oleh itu, mereka tiada wakil dalam Dewan Undangan Negeri. Hanya wilayah persekutuan tiada wakil dalam Dewan Negeri. Okey. Seterusnya, kami tengok. Dewan Undangan Negeri terdiri daripada Sultan, Sultan Negeri, dan juga Yang di-Pertuan Negeri. Yang di-Pertuan Negeri merupakan ketua untuk satu negeri. Salah satu ketua. Dan seterusnya ada Speaker Dewan dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. Seterusnya, Badan Perundangan Negeri ini, Dewan Undangan Negeri DUN, berfungsi untuk mengubah undang-undang bagi negeri masing-masing. Berfungsi untuk mengubah undang-undang bagi negeri masing-masing. Okey, seterusnya, kami tengok Dewan Undangan Negeri, contoh Dewan Undangan Negeri Kedah dan juga Dewan Undangan Negeri Sembilan. Okey, itu untuk Badan Perundangan Legislatif yang telah kami pelajari pada minggu lalu. Okey, sekarang ada 3 badan perundangan, pelaksanaan eksekutif dan juga kehakiman. Dan perundangan bermaksud legislatif. Kehakiman bermaksud judiciary. Ini perlu tahu. Okey, dan juga eksekutif bermaksud pelaksana. Okey, seterusnya kami tengok badan eksekutif. Secara ringkasnya badan pemerintah. Dan pada peringkat, okey, setiap badan ada 2 peringkat. Peringkat kerajaan persekutuan dan juga peringkat negeri. Peringkat kerajaan persekutuan merupakan Jemaah Menteri dan peringkat kerajaan negeri merupakan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, MMKN. Okey. Dan sekarang kami tengok Jemaah Menteri. Jemaah Menteri terdiri daripada Perdana Menteri dan juga para menteri. Menteri-menteri.
Dan jemaah menteri ini untuk mengubah dasar negara, mengubah dasar negara dan melaksanakan pembangunan negara, untuk negara membangun. Dan seterusnya Perdana Menteri yang mengetuai jemaah menteri. Perdana Menteri merupakan ketua kerajaan dan beliau akan mengetuai kerajaan, mengetuai jemaah menteri. Dan juga tadi saya cakap memimpin kerajaan dan juga menjalankan pentadbiran pada peringkat kerajaan persekutuan, mentadbir negara kita. Dan menteri pula, menteri mengetuai kementerian masing-masing. Contohnya Menteri Kesihatan mengetuai Kementerian Kesihatan Malaysia, Menteri Pelajaran mengetuai Kementerian Pelajaran Malaysia, dan melaksanakan dasar yang diputuskan oleh jemaah menteri. Dan sekarang kami perlu tahu satu, prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif. Perkataan ini perlu tahu, prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif. Okey, bermaksud apa? Menteri perlu mempertahankan keputusan jemaah menteri. Jemaah menteri cakap apa? Menteri perlu ikut, dan prinsip ini kita panggil prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif. Dan jika menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, perlu letak jawatan. Jika menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, menteri perlu letak jawatan sebagai ahli jemaah menteri. Dan seterusnya, kami tengok pada peringkat tadi pada peringkat kerajaan persekutuan, sekarang pada peringkat kerajaan negeri. Panggil Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, MMKN, MMKN, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Dan kuasa tertinggi terletak pada Sultan atau Raja atau yang di-Pertuan Negeri. Okey, ada beza. Sultan, contohnya Sultan untuk Sultan Selangor, Raja untuk Raja Perlis, dan yang di-Pertuan Negeri untuk negeri yang tidak beraja seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Negeri-negeri ini diketuai oleh yang di-Pertuan Negeri. Okey, dan pentadbiran kerajaan negeri diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Kerajaan negeri ini pentadbiran, hak ehwal pentadbiran dia dilaksanakan oleh Ketua Menteri ataupun Menteri Besar. Tengok ikut negeri gelaran ini. Dan bagi negeri di Semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif dilaksanakan oleh ESCO. Oleh ESCO, Simple Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Dan untuk Sabah dan Sarawak diketuai oleh Kabinet Negeri. Kabinet Negeri. Okey ya. Dan kami tengok pada Kesultanan Melayu Kelantan, abad ke-19 sudah ada sistem jemaah menteri. Kami boleh tengok ada jemaah penasihat raja, menteri istana, menteri banyak sudah ada sistem jemaah menteri pada Kesultanan Melayu Kelantan abad ke-19. Sultan Muhammad II bentuk sistem jemaah menteri ini. Sultan Muhammad II untuk melincingkan pemerintahan, jadi lebih sistematik, dan ada 8 jemaah menteri. Setiap jemaah menteri diketuai oleh 4 orang pembesar. Dan okey, tadi kami cakap ada 3 badan. Eksekutif, perundangan sudah cakap. Sekarang masuk ke kehakiman, judiciary, judge. So, judiciary. Sekarang masuk ke badan kehakiman. Okey, judiciary ini untuk mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Untuk mentafsir dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Okey. Ini semua merupakan peranan badan kehakiman. Okey. Peranan pertama, mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Peranan kedua, mempertahankan perlembagaan persekutuan. Judge, kehakiman. So, mereka perlu
melaksanakan undang-undang dan juga mempertahankan perlembagaan. Dan seterusnya, mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat atau sesama rakyat. Jika ada pertikaian antara pemerintah dengan rakyat ataupun sesama rakyat, Badan Kehakiman Judisiari yang akan mengadili pertikaian ini. Okey ya. Dan seterusnya, mereka juga akan menyelesaikan konflik antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Mungkin wujud konflik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Dan Badan Kehakiman akan menyelesaikan konflik ini. Okey, ada 4 peranan. Kami cuba ingat. Badan ada 4 peranan. Pertama sekali kami tahu mentafsir dan okey. Kamu cuba komen 4 peranan. Cuba komen. Okey. Cuba komen ada 4 peranan Badan Kehakiman. Okey? Pindaan undang-undang bukan mereka mempertahankan perlembagaan persekutuan dan juga mengubah undang-undang. Okey? Seterusnya. Okey, bukan perbelanjaan kerajaan sistem cukai ini untuk badan eksekutif badan eksekutif pelaksana. Sekarang kami cakap Badan Kehakiman Judiciary, Judge Judiciary, Badan Kehakiman. Okey, saya cakap okey, pertama sekali mentafsir dan juga melaksanakan undang-undang. Mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Pertama sekali, kehakiman bermaksud undang-undang. Dan kedua, mempertahankan perlembagaan persekutuan. Dan seterusnya, mengadili konflik antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Seterusnya, menyelesaikan pertikaian antara pemerintah dengan rakyat atau sesama rakyat. Ini peranan Badan Kehakiman. Okey ini peranan Badan Kehakiman. Okey, tengok balik mentafsir melaksanakan undang-undang, mempertahankan perlembagaan, mengadili pertikaian antara pemerintah rakyat dan juga menyelesaikan konflik kerajaan. Dan diketuai oleh siapa? Diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Dan hakim akan memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Okey. Oleh itu, ingin adil, so hakim mesti bebas daripada pengaruh politik.
Hakim perlu bebas dari pengaruh politik dan perlu integriti. Untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan. Okey. Dan kami tengok fungsi badan kehakiman bergantung pada status mahkamah. Kami ada mahkamah atasan seperti mahkamah rayuan dan juga mahkamah bawahan. Dan juga mahkamah khas. Dan juga mahkamah khas. Okey. Oleh itu, fungsi badan kehakiman bergantung pada status mahkamah. Mahkamah peringkat negeri seperti mahkamah syariah dan juga mahkamah anak negeri bagi Sarawak dan Sabah. Kami tengok hierarki mahkamah ini. Yang paling tinggi Mahkamah Persekutuan, kemudian Mahkamah Rayuan, kemudian Mahkamah Tinggi Malaya dan juga Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, dan seterusnya Mahkamah Session dan juga Mahkamah Magistrat. Yang atas ini Mahkamah Atasan dan juga yang bawah Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrat merupakan Mahkamah bawahan. Okey. Dan kami perlu tengok ada satu mahkamah khas yang berbeza daripada mahkamah lain. Mahkamah khas ada dua. Satu untuk raja-raja dan satu untuk tentera. Okey. Dan kami akan tengok soalan. Okey, badan kehakiman. Okey, center. Sekarang kami cuba soalan. Okey, soalan objektif. Okey, cuba komen. Kami tengok maklumat berikut tentang kebebasan asasi. Mengapakah kebebasan asasi tersebut tidak bersifat mutlak? Kenapa tidak bersifat mutlak? Maksudnya ada sekatan. Cuba. Maksudnya ada sekatan. Cuba. Okay, betul. Thank you. Baik. Okey, kami tengok soalan kedua. Okey, cuba kenapa akta berikut dikuat kuasa? Tadi saya ada cakap akta ini untuk mengawal media, akta hasutan dan juga akta mesin cetak. Cuba untuk memperjuangkan hak asasi, untuk menjamin kemakmuran ataupun mengukuhkan pertahanan ataupun mengekalkan ketenteraman awam. Cuba. Bukan Okey. Mungkin kamu akan ingat, okey, akta ini untuk hak asasi. Dan mestilah jawapan hak asasi. Tetapi bukan. Okey, akta ini untuk mengekalkan ketenteraman awam. Cuba tengok. Kalau media tidak ada undang-undang, pasti akan ada isu-isu yang sensitif. Oleh itu perlu ada akta untuk mengawal kebebasan media demi ketenteraman. Okey. Ya, kami tengok. Okey. Soalan ketiga. Cuba soalan ketiga. Okey. Pernyataan manakah berikut tentang perundangan dalam sistem pemerintahan negara kita? Betul. Okey. Apa yang betul?
Parlimen untuk undang-undang negeri. Dewan Negara membahaskan undang-undang dengan lebih teliti. Dewan Rakyat mengesahkan undang-undang diluluskan. Dewan Undangan Negeri mengubah undang dalam senarai persekutuan. Soalan ini lebih susah sikit. Okey, cuba. Boleh, cuba. Sini. 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 Boleh, soalan ini. Manakah yang betul? Betul. Nanti Dewan Negara, betul. Sebab ingin membahas undang-undang yang dilulus oleh Dewan Rakyat. Okey, apa peranan institusi tersebut? Institusi ini Parlimen Malaysia. Okey. Kalau macam ni senang ya. Okey, so soalan ni lebih susah sekarang. Okey. Apa peranan institusi tersebut? Pertama sekali, apa institusi ini? Okey, Parlimen. Dan apa peranan Parlimen? Cuba. Hmm. 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 Betul. Pasangan yang betul tentang badan dan peranannya. Cuba. Legislatif untuk undang-undang, judisiari untuk dasar kerajaan, eksekutif untuk perlembagaan, kehakiman untuk pilihan raya. Yang manakah betul? Soalan ini senang, senang. Sangat senang. Jawapan kamu? Okey ya. Jawapan kamu apa? Sorry ya. Tak betul. Jawapan A ya. Legislatif, legal. Legal. So, badan perundangan oleh itu mengubah undang-undang. Mengubah undang-undang. Okey. Nanti ya. Saya buka whiteboard. Okey, kami perlu tahu. Legislatif adalah untuk mengubah undang-undang dan kehakiman. Kehakiman untuk mengadili pertikaian dan eksekutif untuk pemerintahan. Secara ringkasnya, legislatif untuk undang-undang, badan kehakiman ataupun kami cakap judisiari adalah untuk mengadili pertikaian dan juga mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Berbeza, legislatif adalah untuk meminta undang-undang. Meminta undang-undang dan mengubah undang-undang bermaksud membuat ataupun
mengemas kini undang-undang ini untuk legislatif. Okey ya, ingat untuk legislatif mereka meminta ataupun mengubah, update ataupun change ataupun add undang-undang. Tetapi untuk badan kehakiman, judiciary, untuk badan kehakiman mereka mentafsir dan melaksanakan. Mentafsir dan melaksanakan. Okey, contohnya saya bagi contoh buku rujuk. Kamu ambil. Yang mengubah itu bukan kamu, cikgu. Yang mengubah itu cikgu penerbitan itu. Cikgu yang menerbitkan buku itu akan mengubah dan juga meminta buku rujukan itu. Tetapi kamu yang mentafsir buku rujukan itu, kamu belajar ilmu itu dan mentafsirkan ilmu itu. Okey, belajar, okey, saya akan gunakan ilmu ini dan kamu melaksanakan ilmu itu dalam exam dan juga menjawab soalan-soalan dalam latihan harian. Ini badan kehakiman. Tetapi meminta ini untuk legislatif. Meminta dan juga mengubah ini untuk legislatif. Okey, ingat. Dan lagi satu badan eksekutif. Eksekutif senang pemerintahan. Okey ya. Seterusnya, coba jawab soalan ini. Okey, yang di-Pertuan Agong Majlis Raja Badan Perundangan, Badan Kehakiman. Soalan ini sederhana, bukan susah, bukan senang, sederhana. Pertama sekali kami perlu tahu ada 3 badan, Badan Perundangan, Badan Kehakiman dan lagi satu badan apa? Dan badan itu tugasnya ataupun peranannya apa? Coba jawab soalan ini. Thank you. Hmm. 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 Tak susah soalan ini. Okey, betul. Thank you. Tapi sapinya apa? Mengubah. Okey, bukan satu dia nanti ya. Sebab Zoom saya tamat dalam 5 minit. So nanti kamu join Zoom baharu. Sorry ya. Okey. Okey, apa yang sepatut dilaksanakan oleh seseorang ahli jemaah menteri jika tidak bersetuju dengan dasar kerajaan? Mereka tidak bersetuju dengan dasar kerajaan. Ingat atau tidak? Prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif. Okey, cuba jawab. Soalan ini senang ya, senang. Cuba. Okey. Bukan Jika mereka tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, bermaksud tidak bersetuju dengan keputusan jemaah menteri, mereka perlu ikut prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif, oleh itu perlu meletak jawatan. Okey. Okey ya. Seterusnya kami tengok siapa yang memegang kuasa eksekutif di peringkat negeri. Okey, kamu sudah jawab A ya, betul. Okey, seterusnya Kesultanan Melayu. Manakah? Saya tak cakap jawapan. Kesultanan Melayu manakah yang membentuk sistem jemaah menteri pada abad ke-19? Senang soalan ini. Ingat yang terawal. Membentuk sistem jemaah menteri. Senang kan? Okey, cuba. Bukan Melaka. Bukan Melaka. Tadi saya ada special cakap Kelantan. Okey, kami tengok balik ya. Nanti ya. Okey, ini ya. Kelantan. Sultan Muhammad II membentuk sistem jemaah menteri. Kesultanan Melayu Kelantan ada 8 badan dan 1 badan diketuai oleh 4 orang pembesar. Okey. Okey, mahkamah manakah yang merupakan mahkamah atasan? Tadi saya ada tunjuk satu hierarki mahkamah. Cuba jawab soalan ini.
Mahkamah Magistri, Mahkamah Session, Mahkamah Raya, Mahkamah Persekutuan. Senang soalan ini. Coba. Saya tak tahu kamu ada buat quiz atau tidak. So, kalau kamu buat quiz ya di sekolah atau apa, kamu perlu cepat untuk dapat markah tinggi. Oke, so jawab soalan objektif kami coba tengok. Oke, jawaban. Bukan C ya. Jawaban dia 3 dan 4, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Nanti ya, kami tengok balik ya. Ingat atau tidak, Mahkamah Atasan, Mahkamah Persekutuan, Rayuan, dan juga Mahkamah Tinggi Melayan dan juga Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak. Dan yang berbeza merupakan mahkamah khas. Dan lagi dua mahkamah session dan mahkamah magistri ya. Mahkamah session dan mahkamah magistri merupakan mahkamah bawahan. Oke ya. Ingat ya, penting. Hierarki mahkamah penting ya. Oke, soalan terakhir untuk objektif. Oke, mahkamah manakah yang tidak termasuk dalam hierarki? Tadi saya ada cakap jawaban. Mahkamah manakah yang tidak termasuk dalam hierarki badan kehakiman? Mahkamah mana? Coba. Mahkamah khas. Mahkamah khas ada dua. Mahkamah khas ada dua. Coba, coba. Hmm, hmm, hmm. Jawaban kamu apa? Oke, betul tentera. Thank you. Satu tentera, satu mahkamah raja. Oke. Oke, game akan tamat dan tolong join balik guna link baru. Thank you.